tu cara simbolik menulis hashtag okay let's respect. Right now, and right now. Podcast ini diberikan khas kepada anda oleh teman-teman kami di Extend for Men, Energy, Vitality dan juga Confidence. Extend berikan tenaga, daya ketahanan dan juga keyakinan tinggi. Sebotol harga $55 sahaja. Hubungi 62754123 kalau anda suka. 62754123 pengantaran adalah percuma. Ikuti Facebook dan juga Instagram mereka Extend for Men dan juga lungsuri laman mereka www.myluster.com. Right now, it's on to the show. Digi bru, bra, sirora, sha, kama tu gra, pala kama gra, gra. Digi bru, bra, sirora, sha, kama tu gra, pala kama gra, gra. Prendo tolle popi, shuma la tu kotopi, hula hula hu, hula 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 hu. Okay. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di dunia. Gimampus lah. Aku claim lah. Utuh lah. Gimampus lah. Satu dunia dengan kita apa? 17 negara. Alah, dekat Dubai ada, US ada. Dubai Dubai. Zimbabwe. No, kita mesti pergi Dubai tu. Habis tu takkan kita cakap Melayu at least selit-selit sikit macam bahasa Arab. Assalamualaikum. Kau kan dah masuk kelas bahasa Inggeris. Hantar kau je lah. Dekat radio apa benda paling nakal kau kena warning letter ke? Kita banyak warning letter sejarah kita. Betul. Aku pernah kena. Betul lah. Macam menyesal je muka. Pernah kena bro. Warning letter bro. Masa tu awal Syuib masuk. Masa aku dengar ajak okey je. So bila Syuib bukanlah nak salahkan Syuib. Syuib masuk vibe dia lain tak? Betul vibe lain. Sebab aku sebenarnya antara budak-budak Maharaja Lawak yang paling kurafat Syuib bro. Syuib ni dia ada satu Aku dengar karakter yang paling kurafat kau cakap. Paling rapat. Terpulang kurafat pun okey. Dapat cerita wayang Samsul. Okey, sebenarnya bila Syuib masuk ni ada satu kejadian bro. Kalau korang ingat lagi masa tu kat Johor. Okay. So dekat Johor ada satu, kita tak payah cerita nama tempat lah Kalau siapa yang ingat lah, ada satu ketika pada masa tu ada satu kes orang buang sisa toksik dalam sungai. So satu kawasan tu semua kena macam impact dia lah. Kena dia punya macam ada yang jadi macam sesak nafas, demam. So esok tu kita dekat radio, kita orang ni satu kelemahan kita orang apa tau? Kita orang tak boleh borak benda serius. Okay, aku faham sangat Korang benda memang ni. pelawak. Itu yang kan? kita orang apabila kita orang bertiga dapat benda yang tak serius okey. Contohnya ada satu ketika kalau kita orang dapat cerita macam contoh tau. Dapat cerita pasal MH370. Okay. Kita orang akan training bro nak cakap macam mana. I see. Takut tergurau. Okay. Sebab dia tahap ini bro. Aku Syuib dengan Fizi ni tahap sampai ada satu ketika kita orang nak kena interview seorang atlet Paralimpik. Okay. Atlet Paralimpik tu. Paralimpik. Kau tahu sensitif lah benda tu. Tapi yang bertiga ni yang sialnya suka kacau satu sama lain bro. Okey, atlet Paralimpik ni dia nak jawab, dia gagap. Okay. Gagap. So ada satu soalan masa atlet Paralimpik dia duduk sebelah aku bro. Dia duduk sebelah aku. So masa tu aku tengah tanya macam mana training dia. Dia masa tu Syuib pandang aku, dia tanya, faham tak? Gila bro. Dia test aku masa time tu. Gitu lah. Dia test kau. Syuib dia gitu. Dia suka try orang bro. Habis kau jawab macam mana? Kita terpaksa tahan bro. Aku kadang-kadang gigit lidah. Gila. Sebab kita nak benda tu serius tau. So nak dijadikan cerita masa sungai toksik tu pula, aku pula pergi gatal try Syuib. Aku masa tu aku masa tu dia orang tengah cerita pasal kawasan tu tengah kena macam sisa toksik. Semua orang sakit dan kawasan tu tak boleh bekerja. Aku tak tahu macam mana dalam kepala otak aku boleh tercakap macam ni bro. Masa tu tengah live Dol, kalau konti kita dekat sana, mesti kita tengah cuti kan. Aduh. So diorang ingat bahawa benda tu aku anggap satu benda yang tak sensitif. Sebab radio ni satu bahaya.
dia tak melihat expression kita. Ya. Dia berdasarkan assumption. See my English? See? Yes. Now you see? Assumption. Yes. Now you see my English? Baru assumption. Kau belajar banyak-banyak assumption ni kau keluar. Ada lagi. Aku nak disclaimer dulu sebab benda-benda yang kita borakkan ni dia bukan saja di radio, malahan di circle-circle kita sendiri tengah melepak. Dia dah jadi satu perkara yang berleluasa. Betul. Cuma bila kita letak dekat media ni, orang dah boleh nampak dan boleh dengar, dia dah boleh bayangkan macam-macam dan dia boleh attack kau gila babi. Itu yang gilanya radio. Sebab radio dia fokus betul-betul on kita punya words kau. So dia nak kita dengar words betul kan? Words, takat words. Tapi muka dia bangga kau tahu tak? Takkan words aku salah bro. Aku dah bawa keluar assumption kot tadi. No, but because you have a good command of English. Semua sama. Alamak. Bro, gua boleh terang benda ni dalam bahasa Inggeris lah. Teruskan. Okay, so that's why. Boleh bro, senang. Sial lah Inggeris. So sebenarnya benda ni bila aku cakap macam tu, orang dengar macam orang faham. Aku bercakap kononnya aku nak holiday sangat. Aku nak bercuti sangat. Kau melawakkan situasi yang aku serius tu. Aku melawakkan situasi. Bro, 5,000 ke 6,000 komen kot aku kena dekat aku punya IG masa tu. Semuanya cakap bodohnya, inilah sebab ambil pelawak jadi DJ. Kau nak aku bawa keluarga kau datang Johor ke? Kau nak aku campak kau dalam sungai tu ke? Sampai ugutan pun ada bro. Sampai DM cakap kau jangan sampai aku kutip kau, aku campak kau dalam sungai tau. Gila bro. Macam mana reaksi kau time tu? Kau diam je ke? Kau Kena buat video minta maaf ke macam ni? Esok tu esok juga. Apa jadi? Esok tu aku minta maaf lah. Dekat So radio. masa tu aku diam Penerbit lah suruh bro. Penerbit suruh minta maaf ke kau? Bosses atas. Kau Wait. Sebelum tu aku nak tahu macam mana bos call kau malam-malam. Kau tahu yang gilanya. Okay, dia cerita macam ni. Kita orang akan ada satu macam setiap hari Isnin kita orang akan kena panggil lah untuk panggil semua orang meeting ramai-ramai. Meeting ramai-ramai. Lebih kurang ini bukan check. Ini dia macam ada panggil semua company. Yalah meeting. So meeting. So masa meeting pagi-pagi dulu, lepas-lepas radio kan naik atas meeting kan. Kita orang iyalah masa tu aku dengan Syuib baru buat lawak lah. Orang semua gelak bro. Alamak mesti dia ni dahsyat lah. Ini DJ yang dahsyat tu. Kejap lagi tengah hari kena maki siap. Bos terus hantam WhatsApp kat aku, Syuk apa benda awak cakap ni Syuk? Sebab masa tu pula live. Kalau kita delay kita boleh potong. Tapi masa tu tengah interview dengan menteri, memang tengah live. Tengah cakap dengan menteri dul. Aku melawak macam tu. So pada aku macam holiday je kot kan. Tapi itulah satu bahayanya radio bila kita bercakap macam tu kan. So esok tu pagi-pagi lagi kita orang dalam second talk set aku buat minta maaf, open forgiveness. Bahasa Inggeris lagi. So aku kena cakap minta maaf semua. Tapi benda tu berlarutan dalam 4-5 hari juga bro. Berlarutan maknanya kau masih lagi ada dapat Masih lagi. Tapi makin lama orang makin okey lah. Dia ada macam lepas tahun tiba-tiba ada orang dah lambat tangkap tu. Dia message kau, kau cakap ni Masa tu aku cakap celaka lah kau ni. Kau dah Tak bro. Kau jenis mana? Kau reply, kau baca komen, kau tak baca komen? Aku suka baca komen. Tapi kau suka Aku suka sebab tapi satu benda je ialah aku baca komen dan tak koyak bro. Sebab aku betul-betulnya bukan daripada budak-budak yang betul-betul sikat rambut tepi apa semua kan. Kita memang kau sikat rambut mana? Kau selalu sikat mana? Botak bro. Kau botak yang budak. Dia kena daripada jalan jahat ni bro. Tak adalah, maksudnya kita boleh accept. Orang kata kita kata lah. Bukan ni orang tu bagi kita makan pun kan. So aku baca tapi okey lah benda tu. Tak adalah buat aku jadi koyak sangat. Kau reply tak? Ada sekali aku reply kalau yang tahap teruk sangat. Apa yang teruk? Contohnya macam dalam family lah. kalau melibatkan family betul. Yes, correct. Kalau melibatkan family baru kita reply. Kau macam kau tak takut kena screenshot ke atau kau tak kisah? Kau nak screenshot kau screenshot lah. Sebab benda yang kita cakap tu pun benda yang betul, dia yang mula kan pada aku. Aku lebih takut kena screenshot kalau aku minta number perempuan.
Itu jangan Itu takut. semua orang takut bro. Itu sebab tu kau kena voice Kan? voice note pun boleh screenshot. Tak, kau kena Kan? buka fake account. Fake account, that's why. Itulah. Kau buka fake account. Tapi kau cakap saya memang shook. Aku pernah try. Habis apa jadi? Tak percaya bro. Tak percaya kan? Terpaksa juga aku reply guna account betul. Sial lah kau sial lah. Tak ada bro, ini bergurau bro. Bercakap mengenai skandal. Kira aku nak masuk. Aku nak segue. Saja aku buka untuk korang. Segue lah. Okay. Kau dah memang dah bersedia? Bersedia, boleh bro, boleh. Bila kau nampak kita dekat Suntec time tu, kau dah tahu. Aku dah tahu memang tujuan dia ini. Mana ada? Ini semua permainan radio bro. Aku tutup tuan dia ni. Sial lah kau. Memang aku nak. Yalah aku nak. Kau jangan pura-pura tunduk. Kau tanya je. Tengok aku, kau tanya. Ada dia macam ni. Ni apa yang aku aku tengok so far recently yang paling viral dekat TikTok, kau punya interview dengan partner lah. Itu aku tengok okey lah, kira dia main emotional lah kan. Dia tanya macam mana tak ingat kembali kepada anak bini ke apa. Okey, dah banyak media outlet dah cakap satu. Kau pun keluar kat berita media hiburan yang kau pun dah. Sebenarnya borak besar ni aku ada buat satu khas untuk Audio Plus dekat Hot pun sebenarnya. Ada apa lebih tu? kurang 6 episod. Tajuk dia Ini Aku Syuk Sahar. Ini apa, podcast Podcast dekat Hot. Dia orang panggil aku untuk buat podcast je. Ambil kesempatan kan. Dah rekod belum? Dah rekod. Dah keluar 3 episod dah. So viral ke tak? Tak viral biasa je. Nanti let's go viral bro. Ini So okay, apa aku pun tak nak tanya sangat pasal apa yang kau lakukan whatever. But at the same time, kau rasa tu satu kesalahan ke, atau waktu tu aku nak jujur sebab aku pun tak nak cakap yang korang yang sedang mendengar, kalau korang tengah sedih dalam relationship, korang patut skandal ke apa. Dalam hidup ada kalanya orang mencari kebahagiaan. Baik wanita, baik lelaki. Dan begitulah keadaannya. Asal kau bukan macam tu. Tak ada, aku sepak muka kau. Dalam mencari Teruskan. Mencari kebahagiaan. Teruskan ya. Dan aku seringkali rasa hidup ni dia perlukan evolusi. Kereta dulu kau drive kereta kecil. Lepas tu kau perlahan-lahan kau upgrade, ada kewangan lebih, kau kereta semakin besar. Yalah. Pelajaran ada evolusi. Kau dulu belajar sekolah rendah, sekolah menengah, maktab, lepas tu kau universiti. Dan apa-apa perniagaan contoh pun ada melalui evolusi. Kau menjadi orang yang lebih baik. Begitu juga dengan pasangan. Aku rasa perlu evolusi. Kalau sikap kau sama sejak dulu, saat sama orang yang sama kau kahwin waktu umur 20-an tahun, kau berusia 30-an, 40-an tahun, kita kan lebih matang. Jadi aku rasa sikap dan juga persepsi pun perlu berubah. Kita harus baik suami baik isteri baik suami baik isteri. So harus membesar sama, ada peningkatan evolusi. Dalam evolusi tu ada kalanya ada ketidakserasian. Dan waktu tu mungkin pada usia 30-an tahun, 40-an tahun, ketidakserasian itu berlaku. Dan kau rasa macam this is not someone I can grow old with. This is someone that I might aku mencari kebahagiaan yang lain pula. Dan oleh kerana itu, maka berlakulah macam orang kata tu, jumpa seorang yang baru lah, whatever it is. Dan Islam pun ada structure untuk kau nampak. Aku setuju. Kau faham tak? Poligami. No, I wasn't going there. I was saying macam yalah, kalau kau tak okay. suka, dah tak serasi dan seumpamanya, ada kau boleh bercerai dan kau boleh berkahwin dan seumpamanya. Tapi ada tanggungan yang perlu kau laksanakan. Betul? So bila aku dengar stories of scandal, it is very easy untuk demonize orang yang lakukan. It is fucking easy. Dia salah, dia skandal, gatal, kimak, patut kau tak. Jangan tunjuk aku bro. Tak. Tunjuk tepi. Dia tunjuk tepi. Alright. Tak, aku I've listened to it every single time. Tapi very very little people choose to listen to both sides of the story. Kenapa kau buat macam ni? What was the reason? Was there a reason? Sebab menerusi perbualan aku dengan several relationship coach, they said kau patut dengar two sides of the story. Whatever it is that you have the first perception berkenaan dengan siapa salah, what is kata-kata daripada sebelah pihak pula. Was it justified? Adakah ini punca kedua belah pihak and all that? Untuk engkau sendiri, what I'm watching the Malaysian news mentioning about kau salah, kau macam sial, whatever it is, dan aku belum mendengar from your perspective. Okay. Kau rasa adil ataupun tidak gambaran kau di luar sana? Okay bro, ini benda yang aku rasa aku tak pernah borak dekat
tempat lain. Sebab aku rasa macam benda ni was little bit boring kalau aku cakap benda ni. Okay. Daripada apa yang Zah cakap tu, aku sangat setuju Zah. Tapi daripada part aku sebenarnya ada berbeza sikit. Sebab pada part aku kalau tanya pasal salah, 100% sebenarnya memang aku salah Zah. Kau seorang kau memang accept betul. this. Aku accept. Kau took the memang. L. Yeah, I took the L. Bro, you're a man. Ya, aku ingat kau nak bawa keluar satu English yang power lagi. Okay, sebenarnya aku memang ambil salah ni pada aku. Sebab Sarah, isteri aku dulu adalah seorang yang baik, sangat baik. Dia jaga aku memang baik. Sampaikan Syuib satu ketika pernah jealous dengan aku. Syuib pun merapatkan dengan arwah isteri dia. Kita tahu dia memang sangat sayang arwah Siti Sarah. Tapi sebenarnya ini kau boleh tanya Syuib sendiri, dia paling jealous aku satu bab. Sebab dulu kalau pergi kerja setiap pagi, pakaian aku semua akan disusun oleh wife aku Sarah. Macam Syuib dia bangun pagi, bini dia akan terus bagi dia yang pilih baju untuk pergi kerja apa semua. Tapi kalau aku memang bini aku yang jaga pakaian. So ada satu ketika masa aku dah tak ada orang jaga, nampak aku lebih tak terurus lah. So Syuib sini cakap benda ni kau memang beruntung sebab kau ada orang jaga kau, jaga anak apa semua. Tapi salah ni masalah aku. Sebab aku ni pada dulu aku orang macam ni bro. Aku nakal dan juga aku macam sukakan cabaran-cabaran yang bodoh. Dia ibarat macam kalau kita naik satu highway, contohnya kalau kita daripada sini nak balik ke Malaysia, aku sukakan persinggahan. Aku suka menginggah. Aku jenis kalau pergi satu highway tu aku akan singgah R&R ni, R&R tu. Banyak orang meninggal bro. Pakcik-pakcik pun suka singgah bro. Yes, macam tu lah dia punya perumpamaan dia kan. So aku adalah orang macam tu. Dan benda yang aku buat tu memang aku admit salah. Tapi bila aku fikir balik, aku ada jumpa benda ni macam boring sikit, tapi aku nak share sebab aku tak pernah share kat mana-mana. Ada seorang ustaz pernah cakap kat aku bro. Dia bercakap ni term sikit ketuhanan sikit lah Mungkin OLG pertama kali dengar ketuhanan macam ni. Bro, ada vertikal ketuhanan bro. Okay. Gini-gini kita semayang bro. Sama. Okay, seorang ustaz dia pernah cakap kat aku macam ni. Tuhan dia bukan tunggu untuk kau membuat sesuatu tu jadi apa selepas tu. Tuhan dah tahu perjalanan hidup kau. Contoh ini aku ambil contoh je. Kalau aku jumpa dengan someone ni, Tuhan tahu hidup aku akan jadi macam mana. Akan jadi mungkin lebih teruk. Tapi kenapa Tuhan biarkan? Dia berbalik kepada kita yang tak pernah minta tolong betul-betul. Kita tak pernah sembah Tuhan. Kita tak pernah minta, ya Allah lindungilah aku. So Tuhan izinkan kau jumpa dengan orang yang mungkin membawa kau kepada yang lebih teruk. So sebenarnya sebab tu aku faham konsep tu dan aku ambil salah tu pada diri aku sendiri bro. Sebab orang kat Malaysia pernah bawa keluar satu ayat yang semua orang cakap curang tu satu pilihan. Yes, aku accept. Sebab kalau aku tak memilih untuk aku buat tu, benda tu takkan jadi. Aku respect kau sebab kau being real to yourself. Kau took the L and kau mengatakan memang salah aku. Tapi hakikatnya tak semua orang akan lihat sedemikian. Sebab bila kau choose to embrace yang memang aku salah, ramai di luar sana yang akan beranggapan seolah-olah mereka tak pernah bersalah. And they will demonize kau. Then make you some sort like, oh now curang equals to syuk. Aku setuju sikit tu lah. Sebab dia macam satu ikon terus kan. Maksudnya macam orang lelaki lain tak pernah curang. So macam dia macam ni tau. Dia macam ni syuk. Kalau betul you were not honest with yourself. Betul. What you could have done from a PR perspective adalah mengatakan no comment. Apa yang saya perlu katakan akan saya katakan di mahkamah. Saya rasa tak sesuai untuk saya. You know, you could went that way. Yalah. And dia punya repercussion would have been lesser. Kau took a really big risk in being real with yourself dengan harapan orang melihat diri kau. Tapi at the same time dia punya repercussion gila babi. Betul. Kau menyesal tak kau tak buat the PR statement? Pada aku, sebab aku jenis macam ni bro. Daripada dulu jenis aku pegang pada satu konsep yang kalau kita berani buat, kita kena berani mengaku, kita kena take a risk apa yang jadi kat kita dan kita kena betulkan. Cuma benda tu lah yang aku kena hadap. Maksudnya bila aku mengaku yang yes aku yang salah, jadi aku jadi ikon curang. Sedangkan Raja pun balik kerja pukul 3 kan. Tadi aku dengar. Tapi baru balik masjid berzikir. Okay. Masjid mana? Masjid mana? Ada underground ni masjid ada. Underground. Orang tak tahu kan? Keadaan waktu tu macam mana? Was that the lowest point kau punya life? Aku nak
Aku nak membayangkan keadaan kehidupan kau waktu tu bila semua orang tengah entam kau and all that. Okay, worst come to worst, aku hilang semua bro. Aku hilang semua. Aku first kali aku hilang. Sepatutnya tahun 2020 aku dah ada satu job yang dah lock terus sampai bulan 10. Maksudnya dia ada JKK season baru, I Can See Your Voice season baru, Jekyll lagi, antara yang aku sebut-sebut tadi. Lepas tu ada drama lagi kan. Dan semua benda ni masa kes tu terbuka, so satu-satu bro, radio aku sepatutnya kontrak sampai 2023 habis. So I Can See Your Voice ban nama aku. JKK tak boleh keluar. Jekyll pun tak nak dah photoshoot dengan branding aku. So semua benda ni diambil serentak. Dan makin lama aku hilang satu-satu bro. Kereta pakai semua hilang. Lepas tu yang paling last kali rumah. Dan yang paling sebenarnya antara semua yang buat aku terasa sebenarnya, kita hilang masa dengan anak-anak bro. Itu yang paling terasa bro. Kira aku tengok, aku suka lihat kepada kebaikan orang. Aku tengok walaupun aku tak kenal kau, macam those little snippets of video yang aku tengok kat dekat YouTube, dekat Instagram. Kau seorang ayah yang sayang dengan anak-anak. You are okay lah, sejahat apa orang nak label kau lah. Kita semua ada orang kata sejarah masing-masing dan seumpamanya. Kau nak label apa, kau label lah kan. Tapi dalam kebaikan aku nampak tu, kau seorang ayah yang sangat-sangat menyayangi anak. Kena bro, kena. Sebab anak-anak ni, dia dalam hati dia hanya ada seorang yang boleh dipanggil ayah. Kalau boleh dia orang tak nak pun ambil seorang lelaki yang lain untuk jadikan ayah. Kita kena jadi macam tu. Tapi disebabkan apa yang aku buat, aku hilang benda tu bro. Satu pada aku, sebenarnya kita akan ingat curang ni, kita macam tengah menipu orang. Kita menipu bini kita, kita menipu orang lain. Tapi sebenarnya bro, percayalah, kita sebenarnya tengah tipu diri kita sendiri. Kita tengah anggap satu bahagia yang kita wujudkan tu adalah bahagia yang sebenar. Sedangkan kebahagiaan yang sebenar tu yang kita tinggalkan. Kau faham tak benda tu? Dia macam kita rasa, wow, aku dapat keluar dengan orang lain. Aku hero, aku best. Benda ni bahagia. Tapi at the end bro, bila kau dah tak ada benda ni, kau akan perasan sebenarnya bahagia yang sebenar tu yang kau tinggal. Keluar dengan family, pergi jalan. Kan best kalau sebenarnya aku tengah datang kat studio OLG ni dengan family aku. Betul tak bro? Betul. Bro, aku nak tanya kau, kenapa bila kau dah kenal dengan yang whoever that lady is, asal kau tak kahwin? Kahwin dua lah. Padahal aku bilang kau negara kau lebih menerima benda ni tau daripada negara aku. Betul bro. Negara betul. kita kahwin dua, kena cancel gila babi weh. Mungkin dia macam tu lah aku cakap. Mungkin sebenarnya dia ada satu benda yang membuatkan kita realize betul ke benda ni. Aku mencela sikit, sorry. Saleh Yaakob tu empat bro. Ya bro. Kita jadi bahan perbualan kat sini. Aku cakap, kalau kat Singapore kau tak lepas, kau radio DJ, kau kahwin 4 kat sini, kau cuba. Tak boleh sini. No, boleh actually. Tak ada masalah. Tapi penerimaan orang. Kau cakap, orang-orang Malaysia kau cakap, Singapore ni pemikiran dia open minded. Open minded macam mana? Kau kahwin 2, kau kahwin 3, dia tak terima. Lagi teruk bro. Tak terima. Lagi tak boleh jadi public figure terus kat sini. Susah. Semua kahwin senyap. Kau faham tak? Kalau nak declare macam Saleh Yaakob bikin tu, jauh aku fikir macam tak boleh. Strict kat sini strict. Pasal aku tengok kau punya video, aku rasa tanggungjawab kau terhadap keluarga kau memang okey pada aku. Try lah kau bro, cukup makan, cukup pakai, alhamdulillah. So yalah, kenapa kau tak kahwin dua lah pada aku lah. Aku rasa kenapa ya bro? Mungkin belum jodoh ke, mungkin ada benda-benda yang pada aku tak clear betul lagi ke. Pada aku macam tu lah bro. Tapi apa yang aku boleh jawab kalau pasal isu tu adalah itulah sebenarnya. Kira minta maaf kau tak jalan lah. Kalau bila kau hilang satu-satu ni, bila kau dah aku silap whatever, but pada aku orang yang aku minta maaf, aku cakap aku salah apa semua tu bukan sebab aku nak balik aku punya fame ataupun aku nak balik. Tapi ni rezeki bro. Rezeki betul. Ini rezeki aku. Cuma pada aku minta maaf tu supaya aku clearkan benda ni. Sebab bro, dia apabila kita buat yang kita mengatakan bahawa orang lain yang buat aku jadi macam ni, orang lain punca yang aku jadi macam ni, dia akan lagi serabut bro. Kita akan lagi serabut. Sebab orang lain tu pun ada family dia orang. So pada aku, baik aku sendiri yang ambil
satu tanggungjawab salah ni. Sampai bila korang nak judge aku, korang judge. Kalau satu hari korang dah maafkan aku rasa okey lah. Kalau aku dapat masuk, rindu tu mesti rindu lah bro dalam industri. Aku nak cakap something ni, ini adalah penelitian aku. Kau nak agree ke kau tidak, terserah. Ini apa yang aku rasa dan aku nak jujur pada penonton-penonton aku. Dari sudut pemaafan ini aku rasa lah dalam entertainment Melayu dia ada this thing called optics tau. Okay. Dia bila nak minta maaf, semua orang minta maaf beza-beza. Cara kau minta maaf aku lain, aku minta maaf kau lain. Kadang-kadang ada terego sikit, tapi kau tahu aku minta maaf jujur aku lain kan. Tapi kadang-kadang ada orang nak minta maaf tu dia nak tengok macam sampai ke lantai tau. Sampai nak kira kembali ke, bagi aku untuk orang kita penerimaan maaf tu dia sampai tukar 360 degrees. Dia dah tak lagi buat entertainment mungkin, dia dah berjubah. Dia akan dah buat macam towards the Islami punya kind. Habis posting dia pun dah tak lagi macam, you know, mungkin lawak pun dah tak ada lagi kot. Ya, tapi mungkin aku rasa from a PR perspektif, ini apa yang aku rasakan, kau mungkin bersetuju ke tidak. Bila kau sebut memang kau dah minta maaf pun, tapi macam ada retain kedegilan dia. Dan aku tak salahkan sebab jiwa kita berbeza. Macam contohnya kita minta maaf, tapi ada dalam hati macam, sial kau tak apa, nanti kau tengok satu hari nanti kau maki aku macam-macam, aku bagi kau balik, kau tengok macam mana. Ada orang macam gitu jiwa dia. Tapi dia nak macam kau terus kalah, terus macam memang aku come and blasphemize me. Dia nak kena macam gitu. Baru orang menerima. Kau tak ke arah macam gitu? Ataupun kau macam, okay, what is your strategy lepas macam, okay, aku dah hilang semuanya, kau terus ke Penang, itu memang kampung kau lah ke okay, lepas aku dah jual rumah, Penang memang kampung aku Din. So aku pindah balik Penang, sebab macam mana pun kita strong kat tempat kita. Mi sotong bro. Apa Mi benda? sotong sedap bro. Apa tu? Makanan Penang. Oh, Penang ni Penang, memang bro. Penang memang top dengan makanan. So macam mana kita nak borak pasal makanan ke apa? Boleh. Tak ada lah bro. Kita habiskan ni dulu lah. Sebenarnya bila aku ambil decide untuk aku balik Penang, sebenarnya aku nak start up baru lah. Sebab pada aku dekat Penang ni, Kira kau start from scratch lah kira. betul start from scratch. Sebab pada aku dekat Penang ada satu kawan-kawan yang betul-betul kawan. Sebab kita membesar sama. Maksudnya kau kenal aku luar dalam, kau kenal aku baik buruk macam mana. Dan macam mana sekalipun kita buruk, mak ayah kita tetap akan kata kita elok. Yes brother. Sebab yes. itu mak ayah kita. So that's why aku pindah balik Penang. Masa kau tengah down dengan kena cancel ni kan, kau keluar, dia online hit, dia translate to real life action tak? Ada juga translate masa awal-awal dulu. Dan sebenarnya masa aku kena ban adalah sebab ada satu case dekat stesen televisyen juga bro. Masa tu ada satu talk show. Punca kena ban betul-betul. Mungkin ramai orang akan ingat aku kena ban sebab aku punya skandal. Tapi tak, sebab masa yang skandal tu sebenarnya, selepas skandal tu maksudnya tak ada cerita pasal skandal dah naik, aku ada join satu program, satu program reality show dekat televisyen, program lawak jugalah. Masa tu aku partner dengan Rupi, aku dengan Bel. So masa dalam program tu, sebelum tu aku ada buat satu talk show dekat satu stesen televisyen. So kita orang borak-borak pasal lakonan. Masa tu Abang Fauzi Nawawi, dia bercerita tentang pengalaman dia berlakon filem Anak Halal. So dalam satu scene tu dia buat satu scene macam rogol minta maaf sebut lah. So dia buat satu scene rogol. So salah aku ialah, tapi masa tu dia orang recording bro. Recording, that's mean boleh recording, diorang boleh edit bro. Kalau diorang rasa benda tu tak keluar, tak okey, diorang boleh keluarkan bro. So masa dia bercerita tu, disebabkan salah, yelah aku mengakulah salah aku berbual macam tu. Tapi sebabnya satu ialah aku notice benda tu recording. So aku tercakap macam, okey bang, boleh tak bang cerita balik satu-satu, saya nak try bayangkan. Tu lawak lah. Aku bergurau di situ. Aku bergurau di situ. Masa tu kita orang semua gelak di situ. So aku ingat benda tu dah okey, dan benda tu dah ditayangkan, dah di-air kan. Tapi tiba-tiba selepas 3 bulan first aku masuk di dalam program lawak tu, tiba-tiba ada orang potong satu snippet tu dan hanya viralkan part yang aku cakap itu je. Bayangkan tu lah, nak bayangkan tu lah. Yes, part yang aku cakap tu je. So time tu juga aku kena diarah untuk pull out daripada program tu. Tapi aku kena cakap yang aku yang nak pull out. Jadi statement dia macam tu lah. Statement dia macam tu lah. Kononnya aku yang nak tarik diri sebab aku nak settlekan benda-benda aku. Tapi hal sebenarnya lah aku di pull out. Tapi so far aku pun faham stesen televisyen pun diorang perlu jaga nama diorang. Yelah, sebab kalau diorang airkan time aku ada di situ, mungkin diorang akan kena bash gila. They just kan. fucking needed a scapegoat lah.
Ni aku je boleh cakap, kau tak boleh cakap. Belum cuma nak tanya kau something tentang Sial lah, benda ni aku semua dah main berlaku fuck kan. sekejap, sial. Bila kau dah hilang semuanya, kau ada member yang selebriti kau semua kan. Macam mana dorang punya reaction dengan kau, ataupun ada yang macam Tak nak associate terbenci lagi lah. dengan kau ke, tak nak associate dengan kau, tak nak ambil gambar dengan kau ke, macam mana? Ada yang bini dia orang tak bagi kawan pun ada. Memang dia orang pun sini mengaku bini aku dah susah bro nak bagi kawan kau. Ada. Kita dah lalui dah. Tapi ada yang betul-betul sahabat. Antara yang betul-betul sahabat ni lah Syuib, Acik. Syuib banyak bantu aku bro. Sebab masa tu kebetulan dia tengah hit dengan dia punya cafe tu, dia punya air tu kan. So masa aku betul-betul hilang kerja, hilang punca pendapatan, Syuib ni lah, dia lah yang tolong support, bagi sikit. Tapi bro, kita kena pegang sampai bila kawan nak bagi kita duit. Sampai bila. Kadang-kadang abang sendiri, adik-adik sendiri pun sampai bila nak tanggung hidup kawan. So far mesti kita sendiri juga. Baik, aku nak berehat seketika dan kita akan kembali sebentar saya nanti. Kehidupan ni dia ada naik turun dia lah. Kan, aku rasa pun selepas ni kita nak sentuh tentang perancangan dia dalam masa depan. Bro, kita kena plan benda ni. Kan dah tahu. Ada pepatah orang cakap kehidupan ni macam, ialah kadang-kadang kita kat bawah kan, kadang-kadang kita kat atas kan. Tapi kalau boleh aku nak dia sentiasa atas lah. Susah weh. Itu kehidupan bro. Maksudnya step, pada aku step tu. Kan perancangan kan kita dah tahu. Apa? Kan kita dah buka podcast kat Malaysia. Nantilah. Belum plan. Kau ni kau tak boleh masuk. Kau dah lupa. Adakah kau lupa kesenian radio? Alamak, dia dah bagi tahu climax Okey, nah lepas ni nak main lagu apa? Dulu siapa settlekan lagu? Kau pilih lagu sendiri ke atau ada music director? Masa tu music director. Kau pernah tukar lagu tak? Macam lagu ni tak sedap, aku tukar. Tak pernah, sebab aku tak pernah belajar langsung Butter Radio. Kita kembali sebentar saya nanti. Jangan ke mana-mana. Orang secara simbolik menulis hashtag okay, let's respect. Right now, and right now.